A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu min zakkaha. Allah anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas daripada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Maksudnya untuk Allah membenarkan kebenaran dan mengalah dan menghina kebatilan walaupun dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Pengajaran pertama, kebenaran tetap akan tegak walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Dan kebatilan pasti akan kalah walau didokong oleh sebahagian besar manusia yang kufur kepada Allah. Yang kedua, Allah akan memenangkan kebenaran. Allah akan memenangkan kebenaran setelah mencukupi syarat-syaratnya. Iaitu sentiasa yakin dan taat kepada perintah Allah dan Rasul. Okey, ayat yang ke-9. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maksudnya, ingatlah ketika mana engkau bersama para sahabat meminta pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu Allah memakbulkan untuk kamu, iaitu sesungguhnya aku menolong kamu dengan 1000 malaikat yang sentiasa silih berganti. Pengajarannya, pertama, orang-orang yang beriman hanya bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah sahaja. Kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa menunaikan apa saja permohonan dan
hajat manusia. Yang kedua, para malaikat adalah tentera Allah yang berada di langit dan sentiasa bersedia bila-bila masa untuk memberi pertolongan dan kemenangan kepada orang yang beriman dengan izin Allah. Yang ketiga, tidak ada doa yang mencukupi syaratnya daripada orang beriman, melainkan pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada disegerakan atau dilewatkan. Okey, ayat seterusnya. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Innallaha azizun hakim. Maksudnya, dan Allah tidak menjadikan bantuan dari malaikat itu melainkan hanya untuk menggembirakan orang beriman dan untuk menenangkan hati-hati kamu. Dan tidaklah pertolongan, tidaklah kemenangan itu melainkan dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana pengajarannya. Berita gembira yang sebenar adalah hanya daripada Allah dan hanya untuk orang yang beriman sahaja. Yang kedua, kegembiraan bagi orang yang beriman dalam peperangan ialah sama ada mereka menang dalam peperangan dan mendapat harta rampasan, atau mereka mati syahid dan mendapat syurga. Yang ketiga, orang yang beriman hatinya sentiasa tenang walaupun di dalam peperangan. Kerana ketenangan itu milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya untuk mereka yang mentaati perintahnya.
Yang keempat, tidak ada kejayaan dan kemenangan dalam Islam melainkan dari sisi Allah. Maka barang siapa yang mencari kemenangan selain daripada Allah, pasti dia akan kalah. Sebagaimana kalahnya tentera Islam dalam peperangan Hunain. Yang kelima yang terakhir, perancangan yang paling hebat dan terbaik ialah perancangan daripada Allah yang bersifat azizun, yang berkuasa melakukan apa sahaja dan tidak ada sesiapa yang boleh mengatasinya, dan juga daripada Allah yang bersifat hakimun, yang semua perancangannya adalah berdasarkan kebijaksanaan dan hikmah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 11. Kaitan dengan ayat lepas iaitu masih dalam kisah peperangan Badar. Cerita peperangan Badar. Setelah kalau ayat yang lepas, bagaimana Allah menceritakan orang beriman dalam keadaan tidak suka berperang, takutkan kematian, dan mereka lebih mengutamakan untuk mendapat harta dagangan tanpa berlakunya peperangan. Tetapi Allah beritahu Allah mentakdirkan yang lebih baik daripada apa yang mereka ingin, iaitu Allah mentakdirkan berlaku peperangan. Dan dalam keadaan para sahabat dalam ketakutan, yarhamkallah, dan kerisauan disebabkan bilangan tentera Islam yang terlalu kecil dan senjata yang tidak mencukupi dan tanpa pengalaman, maka Allah memberi pertolongan. Ayat malam ni Allah nak bagi tahu antara bentuk nikmat yang Allah beri kepada tentera Islam dalam peperangan Badar sebelum Allah memberi kemenangan. Apa dia? Proses untuk dapat kemenangan. Kenapa tak boleh? Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Is. Bila sebut is, ada fi'il yang dibuang, iaitu fi'il amar. Apa dia? Uzkuru. Ingatlah. Kenapa?
Ini ayat seterusnya. Ingatlah. Jamaah, ingatlah oleh kamu. Jadi Allah perintah kepada siapa ni? Ini uzkuru fi amar, perintah. Bila perintah adalah wajib. Jadi Allah perintah pada siapa? Pertama kepada Rasulullah, para sahabat, dan juga kepada semua yang mengaku beriman dan juga yang membaca ayat ni. Jadi setiap kita wajib membaca dan memahami ayat ini. Sebab Allah perintah, ingatlah. Ingat apa ni? Is ketika mana? Yughashikum. Yughashi daripada ghisyawah. Ada dalam surah Baqarah kan? Fi qulubihim innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawah. Jadi ghisyawah ni kata terbit daripada Rasya. Allah kata orang-orang kafir ni sama ada diberi peringatan ataupun tidak, sama aja. Mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup kunci hati-hati mereka. Wa ala apa dah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, di atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan di atas penglihatan mereka ghisyawah. Apa dah? Penutup. Jadi ghisyawah makna tutupan. Jadi di sini ingatlah ketika mana Dia, iaitu Allah, menutupi ataupun meliputi kamu ni orang yang beriman yang terlibat dalam peperangan Badar. Nu'as. Apa makna nu'as? Nu'as An-nu'as Nu'as sama ada awwalun naum, permulaan tidur. Mula-mula tu nak tidur dia panggil nu'as. Kita terjemah mengantuk lah. Tapi mengantuk ni kadang-kadang dia belum tidur. Nu'as ni bukan setakat mengantuk, tapi permulaan tidur. Ataupun an-naumu al-khafif, tidur yang ringan. Biasa tak tidur yang ringan? Tidur dalam kelas, pengalaman. Itu tidur ringan kan? Sebab bila kita akan tersedar, bila ustaz baca tasbih kafarah. Okey, nu'as, tidur ringan. Ada satu perkataan yang makna dia seerti, dan perkataan tu kita selalu sebut. Makna dia juga ialah mengantuk. Kita selalu baca setiap hari perkataan tu. Sinatun. Allah menafikan. Sebab dia Tuhan, tanda-tanda kehebatan Tuhan ialah dia tidak ada sifat manusia ataupun sifat yang lemah, iaitu mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun. Sinatun dengan nu'as makna dia sama. Allah tidak pernah dikuasai oleh sinatun, mengantuk, wala naum, dan tidak juga tidur. Okey. Ingatlah ketika mana Dia meliputi kamu, Allah meliputi kamu dengan mengantuk. Mengantuk. Dan mengantuk tu menjadi apa? Amanatan. Amanatan ni aman. Dia
amina. Kalau fi'il madhi amina. Amina mudhari' dia ya'manu. Kalau masdar kata terbit dia amanatan. Kadang-kadang kata terbit dalam bahasa Arab ini banyak. Amanatan, amnan ataupun amanun. Kan kita selalu sebut negara kita aman. Ni aman. Bahasa Arab tu. Okey? Jadi Allah nak beritahu apa ni? Ingatlah ketika mana Allah menutupi kamu dengan rasa mengantuk. Dia mengantuk ni biasa apa yang tertutup? Tak, sebelum mata. Akal. Akal lah, hati lah, lebih kurang lah. Betul tak? Ia hanyut je tiba-tiba tidur. Biasa kan? Jadi sekarang Allah nak puji ke Allah nak cela ni? Sahabat-sahabat mengantuk bila ni? Dalam peperangan. Sifat terpuji ke sifat tercela? Terpuji. Allah nak bagi tu nikmat. Nikmat apa ni? Apa nikmatnya? Bila mengantuk ataupun amal tu menjadi nikmat? Bila tu? Bila orang tu dalam keadaan ketakutan, kerisauan. Kan sahabat sebelum ni takut. Betul tak? Kenapa dia takut? Sebab asal keluar bukan nak pergi berperang. Tiba-tiba diisytihar perang. Senjata tak cukup. Bilangan tentera tak ramai. Seolah mereka dipaksa untuk matikan. Jadi dalam keadaan takut tu tiba-tiba mengantuk. Itu nikmat. Cuba bayangkan kita dalam keadaan ada musuh kat luar. Takut gementar dah, tiba-tiba tertidur. Nikmat tak tidur tu? Tapi boleh tidur tak? Tak boleh. Tak ada musuh pun tak boleh tidur kan? Jadi mengantuk ni adalah satu nikmat. Tetapi bukan semua mengantuk nikmat. Nikmat mengantuk dalam peperangan nikmat. Nikmat daripada Allah. Tapi mengantuk dalam solat, mengantuk dalam kelas, mengantuk ketika baca Quran adalah minasyaitan. Itu daripada syaitan. Sebab tu bila mengantuk tengah solat kita disunatkan baca apa? Auzubillah minasyaitan. Dalam kelas pun sama. Ustaz, kalau mengantuk nikmat ke? Kalau tidur tu baru dia tahu. Kalau mengantuk tengok benda tu takkan nak nikmat. Sebab itulah kata faham makna mengantuk tu. Apa makna mengantuk tadi? Nu'as. Apa makna tadi? Tidur ringan. Melayu terjemah mengantuk. Nu'as ialah an-naumu al-khafif. Tidurlah. Kan? Semata kita tunggu nak solat, kita tidur kan? Dalam bahasa Arab dia bagi nu'as tu. Tapi kita dia panggil apa? Tidur. Oh, power nap itu bahasa Inggeris. Power nap. Okey, cuba tengok apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang mengantuk. Yang last sekali ke? Kata Ibn Mas'ud yang last sekali. Okey. Qala Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dalam peperangan Badar ni dia bunuh siapa? Abu Jahal. Dan ni sahabat ni Abdullah bin Mas'ud adalah antara sahabat yang miskin. Bila isteri dia Zainab nak keluarkan zakat, dia minta pada isteri dia, bagilah zakat pada aku sebab aku miskin. Zainab kata tak. Sehinggalah aku tanya Rasulullah. Dia pun tanya Rasulullah, boleh tak suami aku Abdullah bin Mas'ud nak zakat aku? Nabi kata boleh. Sadaqah Abdullah bin Mas'ud, dia layak terima zakat. Daripada siapa? Isteri. Boleh bagi ya? Sibuk dah bagi ke orang lain, suami lembek kat rumah.
Okey. Tapi sahabat miskin, tapi hebat tak? Hebat. Berilmu, kemudian perawi hadis, ahli mujahid dalam peperangan. Okey, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an-nu'asu, apa dia? Tidur ringan fil qital, dalam peperangan, amanatun, adalah keamanan minallah, anugerah daripada Allah. Wa fi salat, tapi kalau mengantuk ataupun tidur ringan dalam salat, minasyaitan, ia adalah daripada syaitan. Wa qala Ibn Qayyim fi Zadil Ma'ad, kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad, wan nu'asu, cuba terjemah. Tidur ringan itu fil harbi, dalam peperangan, wa indal khaufi, dan ketika dalam ketakutan boleh mengantuk ataupun tidur ringan, dalilun, adalah petunjuk ataupun dalil ataupun bukti kepada keamanan orang tu. Orang tu tenang. Wa huwa minallah, dan dia adalah daripada Allah. Orang kata ada musuh kan, tiba-tiba dia mengantuk, itu bukti dia orang yang tenang je. Wa fis salati, dan kalau mengantuk tu dalam salat. Wa majalisi zikri, dan majlis-majlis zikir. Wal ilmu, majlis ilmu, maka dia daripada syaitan. Jangan tidur. Okey. Bila ni sahabat mengantuk ni, sebelum peperangan ke masa peperangan? Sedang. Mana tu? Macam ada je masa tu. Mana tahu? Dia ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebelum peperangan. Kata Al-Qurtubi, mengantuk ni ialah sebelum peperangan, dan ada dua faedah. Dua faedah sahabat ni mengantuk. Pertama, untuk mendapat tenaga. Sebab malam tu kan malam Jumaat, yang Nabi berdoa angkat tangan sampai jatuh ridak kan. Jadi mereka pun kepenatan, maka Allah bagi dia tidur supaya dapat tenaga baru. Tidur yang nyenyak. Yang kedua, mula-mula mengantuk, lepas tu ada tidur sampai kita akan sebut sampai bermimpi. Mimpi berhadap besar. Yang kedua, kelebihan nikmat mengantuk ni ialah Allah nak hilangkan rasa takut sahabat tu. Supaya apa? Supaya bila berdepan dengan musuh semakin berani. Okey. Dan tidur mengantuk itu adalah aman. Maksud apa ni? Keamanan. Sebab orang yang mengantuk ialah tanda dia tenang. Dan orang yang tak boleh tidur, tandanya dia dalam ketakutan ataupun kerisauan. Ada waktu malas, patut tidur, waktu tidur, tapi dia tak boleh tidur. Makna hati dia ada masalah. Ada orang bukan waktu tidur, dalam kelas pun boleh tidur. Itu makna apa? Jiwa dia tak ada masalah. Okey. Jadi orang beriman, kalau dalam peperangan boleh tenang, di luar peperangan lagi tenang. Lagi tenang. Soalan dia, macam mana kita nak dapat ketenangan tu? Apa tips? Semua orang cari ketenangan, betul tak? Keluar pagi balik petang, cari duit, cari pangkat, semua nak cari ketenangan. Tapi betul tak cara tu? Dah dapat tak ketenangan tu? Apa dia tips dia? Kalau boleh bagi dalil sekali. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu yang biasa, yang lain sikit. Cuba buka surah ni, Al-An'am ayat 82. Bawah sikit. Ayat-ayat yang sebelum. Ini 83. Okey. Allah kata apa?
Allazina, orang-orang yang amanu, mereka dah beriman. Apa makna iman di sini? Bukan setakat ucapan saja, tapi tunduk dan patuh pada perintah Allah. Yang kedua, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukkan antara iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Zalim di sini ialah syirik. Satu beriman, yang kedua tidak ada unsur syirik. Apa dia dapat? Berapa juta yang Allah bagi pada dia? Bukan. Yang Allah bagi tidak ada nilai, ya? Iaitu ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka al-amnu, keamanan, ketenangan. Dan wahum muhtadun, mereka itu orang yang benar-benar mendapat hidayat. Jadi ramai mendakwa dia dapat hidayat tapi jiwa tak tenang. Sebenarnya belum. Kesan orang dapat hidayat ialah tenang. Ada masalah je, tenang je. Bila orang tegur, terima je. Ni orang tegur, maki orang balik. Siapa yang suka maki orang, memang jiwa dia tak tenang, kan? Keluar perkataan yang baik, kan? Perkataan yang huduh, kan? Sebenarnya seolah dia nak begitu, dia yang betul, kita yang salah. Tapi keluar perkataan yang menggambarkan bahawa jiwa dia tak tenang, kan? Okey. Macam ayat tidak ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah menenangkan jiwa? Tapi ramai tak yang berzikir jiwa tak tenang? Ramai. Ada seorang yang berkata pada saya, baru dia beritahu. Dia kata dia amalkan zikir banyak bertahun-tahun tapi tak pernah tenang. Tapi bila dia mula sedar, dia berzikir, zikir pagi petang yang betul-betul daripada Rasulullah, tak sampai sebulan dia rasa ketenangan, kan? Jadi kenapa ramai berzikir tapi tak tenang? Tengah berzikir tu orang bising, woi diam tengah berzikir tu. Orang nak berzikir ni tak boleh nak perlahan suara, kan? Orang tu tenang je. Apa sebab? Dia beriman tapi masih ada unsur syirik. Kadang-kadang zikir itu riak. Kadang-kadang zikir yang bukan daripada Rasulullah. Okey, itu pertama, tips untuk mendapat ketenangan. Pertama, betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, jangan ada unsur syirik. Yang kedua, tips kedua untuk dapat ketenangan. Ramai manusia bila nak ketenangan dia cari harta, dia kumpulkan. Tapi untuk dapat ketenangan sebenarnya terbalik. Infak. Orang yang beriman, bila dapat title beriman, mungkin masih ada syirik lagi, ada campur itu. Bila dah katakan orang yang beriman, bila dapat title beriman, dia ada masih ada syirik lagi dalam itu. Siapa boleh bagi jaminan iman dia hari ni iman, besok dia beriman, lusa dia beriman? Boleh bagi jaminan? Boleh bagi jaminan? Tak boleh. Iman yazidu wa yanqus. Sebab tu Nabi selalu baca doa apa? Ya muqallibal qulub. Kenapa Nabi baca? Kalau iman dah, Nabi dah beriman, kan? Tak payah baca. Sahabat pun dah beriman, tak payah baca. Memang confirm beriman. Tak, sebab iman turun naik. Kita sendiri beriman tak? Mungkin sekarang. Luar ke office nanti belum tentu, kan? Okey. Jadi tips yang kedua untuk dapat ketenangan apa dah? Kalau ramai manusia menganggap kumpul harta ketenangan, tak. Sebenarnya dalam Islam, memberi membawa ketenangan. Memberi, bukan mengumpul. Dalil buka surah Baqarah ayat 249. 27 279 kan? Ada 74. Okey. Tengok. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna
Orang-orang yang yunfiquna. Apa dia yunfiqun? Ni fi'il apa ni? Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Mana infak dia? Sentiasa. Bukan infak subuh sahaja. Orang yang sentiasa menginfakkan apa dia? Harta mereka. Sebenarnya Allah sebut harta ni bukan makna infak harta saja. Infak berbagai-bagai infak. Masa, infak tenaga, infak ilmu. Tapi Allah sebut harta sebab apa? Sebab dalam banyak-banyak infak, yang paling manusia sayang, yang paling manusia kedekut, infak harta. Orang kata, boleh tak tolong angkat barang? Okey. Boleh tak pinjam duit? Itu KO kan? Okey, bila dia infak ni, tengok Allah bagi tu waktu dia infak. Bil laili wan nahar. Waktu infaknya ialah siang dan malam. Bukan siang saja, bukan malam saja, siang dan malam. Kemudian cara infak sirran wa alaniyah. Yang ni waktu, yang ni cara. Cara dia infak kadang-kadang rahsia, kadang-kadang secara terbuka. Bila tu? Bila ada orang fakir, contoh minta sedekah depan orang ramai kan, dia nak bagi ke tunggu dia seorang sama seorang? Seorang sama seorang tak akan jumpa sampai bila-bila. Sebab orang fakir pergi minta bila tu? Bila orang ramai kan. Jadi dia berinfak secara rahsia dan secara terbuka. Apa kelebihan ni? Orang menginfak bukan mengumpul. Bagi mereka ajruhum inda rabbihim. Ganjaran pahala di sisi ya Allah. Dia bagi harta tu, harta siapa? Allah. Yang membalasnya siapa? Allah. Kalau Allah yang membalas, makna apa tu? Berlipat kali ganda. Kemudian ini kelebihan balasan ni di mana ni? Ya Allah balas di mana? Di akhirat. Habis kat dunia apa dia dapat? Kalau dia infak siang dan malam, sirran wa alaniyah, kalau kat dunia apa dia dapat? Ni. Wala khaufun alaihim. Dia tidak ada rasa takut, dan walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Makna apa tu? Aman lah tu. Aman. Kita bila kita infak sikit, ada tak rasa takut? Kita infak sikit je. Atau kita banyak tapi infak sikit. Ada tak takut? Ada takut apa? Takut miskin, takut tak cukup nak makan yang minggu depan, yang bulan depan. Tapi Nabi bila infak, semua. Sebab apa? Nabi la khaufun, tak takut. Bahkan pernah dengar cerita masa Nabi tengah solat asar. Lepas solat terus Nabi bangun balik pergi ke rumah kan. Jadi sahabat pelik lah, biasa Nabi zikir dulu. Nasib baik bapak ni tak ada. Kalau tak, dia kata tak beradab. Kemudian Nabi masuk balik. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu macam lain sikit daripada waktu lain? Lepas salam terus balik. Apa Nabi jawab? Nabi jawab, aku teringat di rumah aku ada seketul emas yang belum aku infak. Jadi aku takut kalau dilewatkan, mungkin aku mati, harta tu bukan jadi hak aku. Mana bersegera kan. Dan Nabi takut tak? Besok nak makan apa? Simple je. Balik rumah tanya Aisyah, ada makanan? Tak ada. Tak ada, puasalah. Okey. Kita pernah tak? Balik rumah bertanya isteri, ada sarapan? Tak ada. Kita pernah, okey, kita puasa. Pernah jawab macam tu? Kenapa tak beli? Sebab kita ada lagi khaufun kan. Sebab tu yang kita simpan pun sebenarnya lebih banyak daripada umur kita yang tinggal tu. Okey. Jadi tips yang kedua untuk dapat keamanan, kumpul harta ke bagi? Bagi. Okey. Ingatlah ketika mana Allah menjadikan kamu tidur ringan ataupun mengantuk, yang itu adalah merupakan keamanan minhu, daripada Allah. Satu. Yang kedua, nikmat yang kedua, wa yunazzilu, dan dia menurunkan.
alaikum, ke atas kamu, minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Ini nikmat kedua selepas mengantuk, iaitu Allah turunkan air hujan. Untuk apa? Apa tujuan? Liyutahhirukum, supaya dia mensucikan kamu. Bihi, dengannya. Dengan apa ni? Air. Mensucikan kamu dengannya. Apa maksud tu? Nikmat kedua air kan. Nikmat pertama mengantuk. Nikmat kedua air. Kemudian air pula apa tujuan? Tujuan pertama, untuk Allah mensucikan kamu. Suci daripada apa? Pertama, daripada kotoran maknawi, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebab sahabat ni bila dah mengantuk, dia seronok tidur kan malam tu sampai bermimpi. Bila bermimpi, air tak ada, jadi mereka risau. Maka untuk menghilangkan risau, Allah turunkan air. Dengan air itu mereka boleh minum. Satu lagi, orang musyrikin Mekah, dia sampai ke Badar tu, dia dapat tempat yang ada air, perigi ke sebagainya lah. Jadi orang beriman tak dapat tempat yang ada air, mereka dahaga. Maka Allah turunkan air ni. Dengan air ni mereka boleh minum, bagi minum binatang mereka, dan mereka buat kolam untuk tadah air hujan tu, selain pada untuk mensucikan badan mereka dan juga menyegarkan badan mereka. Yang kedua, faedah air, wa yuzhiba, dan supaya dia menghilangkan ankum, dari kamu, rijza. Rijza apa dia? Gangguan atau kotoran daripada syaitan. Apa syaitan kacau ni? Apa gangguan syaitan kepada sahabat dalam peperangan Badar? Takut apa? Tak, ini nikmat air ni. Apa kaitan air dengan mati? Dia orang beriman. Orang beriman bila duduk dalam hadas besar, macam mana perasaan orang beriman? Tak selesa kan? Air tak ada, syaitan pun hasut. Tengok, kamu kata orang hebat, orang suci, wali Allah, Nabi ada bersama kamu, sekarang kamu dalam keadaan berhadas besar, nak mandi tak boleh kan? Jadi orang beriman terganggu dengan perasaan tu. Betul? Dan juga orang beriman ni biasanya sentiasa dalam wuduk. Bila air tak ada, mereka mungkin masa ni belum turun ayat pasal tayamum. Jadi mereka rasa gelisah bila tak dapat berwuduk, apatah lagi tak dapat berhadas, mandi junub. Kan Nabi beritahu kelebihan Bilal. Apa kelebihan Bilal? Kenapa Nabi gembirakan dia sebagai ahli surga? Dan sebab dia sentiasa berwuduk. Dan satu hadis yang sahih, Nabi kata la yahfazu wudu'an illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wuduk kecuali dia adalah mesti orang beriman. Kenapa? Bukan senang nak ambil wuduk kan? Sebab tu kita kalau kadang-kadang nak terketuk, kita tahan je. Sebab tak nak ambil wuduk kan? Kalau dah terketuk, kalau belum solat sunat ba'diyah, biasa kita ambil wuduk tak? Cancel terus. Qadha besok kan. Jadi orang yang jaga wuduk, orang yang beriman. Begitu juga orang beriman dalam peperangan ni rasa gelisah bila tak dapat berwuduk, apatah lagi tak dapat mandi hadas besar. Maka Allah turunkan air, satu untuk mendatangkan ketenangan, yang kedua nak menghapuskan gangguan syaitan. Waliyarbita. Kita kan kalau berhadas besar, air tak ada, masuk waktu subuh, gelisah tak? Gelisah. Itu bukan dalam peperangan, ini dalam peperangan.
Kemudian yang ketiga faedah air, waliyarbita, dan supaya dia yarbita ni bila ikat makna dia kuat. Yarbita asal dia ikat, rabata yarbutu, ikat. Tapi maksud di yang tersirat ialah menguatkan, supaya dengan air itu dia menguatkan. Menguatkan apa? Qulubikum, hati-hati kamu. Macam mana tu? Macam mana air boleh menguatkan hati? Yalah, kalau dalam keadaan tak berwuduk, hati gelisah kan, apatah lagi dalam keadaan berhadap besar, lepas tu syaitan pula kacau, tiba-tiba ada air, hilang semua tak gangguan tu, jiwa tenang tak? Daripada situ datang kekuatan hati. Dan wayasabbita, dan supaya dia, iaitu Allah, meneguhkan, menetapkan dengannya. Dengan apa ni? Dengannya, iaitu dengan air, al-aqdam. Al-aqdam jamak. Kalau mufrad dia, kalau satu al-qadam. Kalau bola sepak dia panggil kuratul qadam. Kurah bola, qadam kaki, kan? Sebab dipanggil, disepak dengan kuratul qadam, bola sepak. Kalau banyak kaki, aqdam. Jadi dengan air itu boleh meneguhkan kaki-kaki kamu. Apa maksud dia? Kalau kita tak baca tafsir, kita tak faham. Dia tempat tentera orang beriman dia belah ke arah Madinah. Tentera kafir Badar juga, tapi ke arah Mekah. Jadi tentera kafir tanah dia keras, tapi tempat orang beriman tanah dia lembek, macam pasir halus dan lembut, macam tepi pantai. Bila tepi pantai kita jalan tanah, boleh tak boleh nak berjalan laju kan, sebab dia bila berjalan tenggelam. Jadi kadang-kadang benda tu mengganggu kelancaran tentera Islam. Maka Allah turunkan air hujan untuk apa? Supaya tanah tu kat tepi pantai, bila tu ada air kan, pasir tu dah tak ada kan, kita berjalan pun lancar kan. Supaya dengan air tu kamu dapat berjalan dan berlari mengejar musuh dengan kuat. Benda ni kadang-kadang simple kan, tapi banyak membantu dalam peperangan. Okey, berapa nikmat yang Allah sebut dalam ayat 11 kepada orang beriman dalam peperangan Badar? Berapa nikmat? Mengantuk? Air, 2. Okey, air pula, apa faedah air tu? 1, untuk bersihkan diri daripada fizikal dan maknawi. Yang kedua, menghilangkan gangguan syaitan. Yang ketiga, menguatkan hati, meneguhkan hati. Yang keempat, meneguhkan kaki, kan? Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Ingatlah, ketika mana yuhi, Tuhan engkau, pencipta engkau, yuhi apa dia? Mewahyukan, ilal malaikah, kepada para malaikat. Apa yang Allah wahyukan kepada malaikat? Anni ma'akum, sesungguhnya aku sentiasa bersama kamu.
Allah wahyu pada malaikat supaya apa? Bagi tahu tentera yang beriman bahawa aku, iaitu Allah, sentiasa bersama kamu. Bersama dari segi apa tu? Adakah Allah turun bersama mereka? Dari segi kemenangan, dari segi memberi bantuan dan sebagainya. Sebab makma'an ni, bahasa Arab ni bukan mesti ada bersama. Kadang-kadang bahasa Arab dia kata apa? Masyaitu amshi fil lail wal qamar ma'i. Aku berjalan di waktu malam dan bulan bersama aku. Bulan duduk ke mana? Tapi bersama tu makna cahayanya bersama aku. Okey, bagi kepada orang beriman, aku sentiasa bersama. Bukankah ini memberi kekuatan pada orang beriman? Kalau Allah bersama, pasti menang. Fasabbitu. Maka teguhkan ataupun tetapkan allazina, orang-orang yang beriman. Siapa yang cakap ni? Fasabbitu. Allah wahyu pada malaikat supaya malaikat berkata pada orang beriman. Apa dia? Ucapan ini, ucapan malaikat. Wahai orang beriman, teguhlah. Dalam tafsir, antara yang disebut oleh malaikat ialah kamu pasti akan menang. Musuh ramai tapi sebenarnya tak ada apa-apa, kosong. Jadi ayat-ayat yang memberi semangat dan motivasi pada orang beriman disampaikan oleh malaikat dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbitul ladzina amanu. Okey, ada soalan. Kenapa Allah turun malaikat yang begitu ramai? Boleh tak Allah nak turun malaikat satu je, Jibril? Boleh kan? Boleh tak dengan Jibril seorang je kalahkan tentera Quraisy? Boleh. Macam yang hapuskan kaum Nabi Lut, Jibril seorang je. Dia seorang dia terbalikkan tanah. Dia seorang je. Tapi kenapa dalam peperangan ni Allah turunkan ramai? Sampai berapa? 5,000. Kenapa ramai? Apa dah? Lagi hebat. Tapi kalau seorang tak nampak hebat. Mana lebih hebat? Seorang boleh kalahkan semua, 5,000 dengan 5,000 boleh kalahkan semua. Yang mana hebat? Seorang pula. Yang menakutkan musuh yang mana satu? Yang menenangkan tentera orang beriman yang mana? Ramai. Sebab tentera beriman takut pada musuh, salah satunya sebab musuh ramai. Mereka kecil kan? 313. Bila bilangan bertambah 5,000, lagi semangat. Jadi dengan bilangan ramai memberi keyakinan lebih kepada orang beriman. Sama juga yang Allah binasakan tentera bergajah. Kan? Berapa ekor burung yang kalahkan tentera bergajah? Banyak. Mana tu banyak? Ayat apa yang menunjukkan burung tu banyak? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutuskan ke atas tentera bergajah burung-burung ababil. Apa makna ababil? Berbondong-bondong. Boleh tak Allah nak kalahkan tentera bergajah dengan seekor burung? Boleh kan? Boleh. Allah Maha berkuasa. Tapi kenapa Allah hantar burung yang berbondong-bondong? Kenapa? Mana lebih menunjukkan kehebatan Allah? Seekor burung mengalahkan semua dengan berbondong-bondong burung mengalahkan semua. Menakutkan siapa? Menakutkan musuh. Satu. Yang kedua, memberi kekuatan kepada burung. Burung kalau dia seekor, tengok tentera ramai, gajah pun banyak. Nak baling ke tak kan? Betul kan? Tikus kalau 10 ekor dengan kucing seekor, siapa yang takut?
Ha? Kan kucing lebih besar kan? Kadang-kadang dia tengok pada bilangan yang ramai. Jadi yang Allah buat tu penuh dengan hikmah. Okey. Teguhlah wahai orang beriman. Kemudian bagi tahu mereka juga, sa'ulqi, aku kita belajar bahasa Arab ni. Sa'ulqi fi'il apa? Tanda-tanda fi'il mudhari', apa tanda dia? Sin. Sebelum masuk sin, fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sebelum masuk sin, akan, sedang, sentiasa. Tapi bila masuk sin, makna dia satu je, akan. Jadi Allah kata pada malaikat, bagi kepada orang beriman, apa dia? Aku akan campak. Aku akan ni sin, campak. Fi qulubi, dalam hati orang-orang kafir. Apa dah? Ar-ru'ba. Ru'ba apa dia? Apa beza dengan khauf? Ar-ru'ba. Ar-ru'ba, dan ada bacaan ar-ru'ub. Ar-ru'ba pun qiraah yang sahihah. Ar-ru'ba makna dia syiddatul khauf, ketakutan yang bersangatan. Mana dia lebih pada khauf. Aku akan campak dalam hati-hati orang kafir ketakutan yang bersangatan. Nampak? Bila sebenarnya musuh dia akan kalah sebab apa? Sebab bila dah ada rasa takut, habis. Walaupun bilangan mereka ramai, senjata canggih, tapi kalau hati penakut, habis. Ru'bah, rasa takut. Fadribu, maka pukullah oleh kamu. Siapa yang cakap ni? Ada pendapat Allah, dan ada juga pendapat malaikat. Tapi kalau malaikat cakap pun, dia daripada Allah. Allah kata apa? Begitu mereka pukul. Pukul apa? Fauqa. Fauqa makna atas. Atas. A'naq. A'naq ni leher. Mufrad dia unuq. Kalau satu unuq, ain, nun, qaf, unuqun. Kalau satu. Kalau jamak, plural, a'naq. Okey, apa maksud ni? Malaikat bagi kepada tentera beriman, pukul atas tengkuk. Mana? Pancung. Potong kepala. Mana potong kepala lah. Kenapa potong kepala? Yalah, kalau potong kaki tak mati kan? Bagi mati terus. Wadribu, dan pukul. Minhum, pukul oleh kamu. Ramai pukullah oleh kamu. Minhum, dari mereka, iaitu dari orang-orang kafir. Kulla, setiap. Apa badan? Hujung jari ni. Hujung jari. Hujung jari. Ini strategi perang. Hujung jari. Kenapa potong hujung jari? Bila potong hujung jari, nak buat apa lagi? Nak pegang panah tak boleh, nak pegang tombak pun tak boleh, nak pegang pedang pun tak boleh. Semua tak boleh. Sebab senjata dipegang oleh tangan. Okey? Mungkin kita kata, kenapa ni potong kepala? Kenapa potong kepala?
Kenapa tak, alah, bagi sikit-sikit sudahlah kan, bagi peluang dia hidup kan? Kenapa? Itu kadang-kadang orang kata Islam tegak di atas pedang kan? Betul ke? Ni apa jenis pancung-pancung ni? Macam mana nak jawab? Apa dia? Tak, ini bila ni dia pancung kepala? Bila ni? Makna mereka betul-betul nak hancurkan Islam. Dan sebelum proses peperangan berlaku tak proses dakwah? Berapa lama? 13 tahun kat Mekah. Bahkan orang Islam pula yang diseksa, bahkan yang dibunuh, Nabi biarkan. Yang ni pula mereka datang daripada Mekah nak serang Nabi dan para sahabat. Maka sampai tahap mereka wajib dibunuh. Sebab mereka menjadi penghalang kepada tersebarnya Islam. Jadi peperangan adalah pilihan yang terakhir setelah dakwah gagal dan mereka menjadi penghalang kepada tersebarnya Islam. Okey. Habiskan. Ada lagi? Oh, dua ayat je. Okey, cukup. Ada ayat tak saya bagi lagi? Kisah. Hadis apa? Oh, saya terangkan sikit. Rawa Al-Baihaqi fi Dalail. Ini kisah sahabat tidur dalam peperangan. Soalan dia, berapa ramai yang tidur? Sebahagian ke, 1/3 ke? Tengok hadisnya daripada Baihaqi dalam fi Dalail, daripada Ali karramallahu wajhah. Qal ma kana fina, tidak ada di kalangan kami farisun. Faris ni mana pahlawan lah, yang berkuda, yaumi Badar, pada hari peperangan Badar, ghaira al-Miqdad, selain pada Miqdad, nama sahabat. Walaqad ra'aituna, dan aku melihat kami semua ni, wa ma fina, dan tidak ada di kalangan kami, tidak ada kalangan kami illa naimun, kecuali tidur. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Makna berapa ramai yang tidur? Semua kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Yusalli tahta syajarah, salat di bawah pokok hatta asbaha. Tengok Nabi pemimpin. Patut yang paling perlu rehat, paling perlu tidur siapa? Tapi yang banyak tidur siapa? Sebab itulah bila kita mendakwa, kita mencinta sunnah kan, mencinta Rasulullah. Kadang-kadang kerja dakwah tak buat, berperan jauh sekali lah kan. Relax je, mengajar dalam bilik aircon kan, di dewan seminar. Tapi tak adalah ujian ke apa ke, tak ada kan. Nabi 24 jam. Siang berdakwah, berperang sepanjang masa. Malam solat malam. Dalam peperangan pun solat malam sampai subuh. Bila waktu Nabi rehat? Allah kata apa? Fa iza faragta fansab. Bila kamu selesai satu kerja, penatkan buat kerja lain. Bukan setakat buat kerja lain, buat kerja lain sampai penat. Jadi bila nak berehat? Bila nak bercuti? Saya ada 5 negara lagi belum melancong ni. Okey. Kita baca sikit buku ni. 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Hadis ni hadis panjang.
Hadis ni panjang dan rasanya kita biasa mendengarnya. Hadis amalan yang ke-30 ke surat 75. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 75. Iaitu amalan hati yang bersih daripada sifat hasad dan dengki. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Yatlu alaikum al'an rajulun min ahli Madinah." Kata Anas bin Malik, saya terjemah terus. Kata Anas bin Malik, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, ini kelebihan dan kehebatan Rasulullah bersama para sahabat. Apa dia? Nabi dan para sahabat sentiasa duduk bersama. Dia punya apa? Mu'ayyashah. Tak adalah style Nabi bagi tazkirah ketika itu adalah sahabat, adalah Nabi. Lepas tazkirah, lepas kelas, Nabi tak jumpa sahabat, sahabat tak jumpa Nabi, tak ada. Nabi dan para sahabat sentiasa bersama. Kadang-kadang sahabat ziarah Nabi, kadang-kadang Nabi ziarah rumah sahabat, sentiasa mu'ayyashah. Jadi kata Anas bin Malik, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yatlu alaikum al'an," akan masuk kepada kamu sekarang rajulun, seorang lelaki min ahli jannah, daripada ahli syurga. Nabi tahu tak orang tu ahli syurga ataupun ahli neraka? Tapi yang ni Allah bagi tahu. Jadi tak ada siapa yang boleh tahu seseorang itu ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab tu kalau kita tengok orang tu mati berpeluh kan, kita kata dia tu memang ahli syurga. Salah. Sebab ahli syurga, ahli neraka adalah ilmu ghaib, itu milik Allah. Kita hanya boleh berkata semoga. Tambah berkata semoga dia ahli syurga. Okey, Nabi kata akan masuk sekejap lagi seorang lelaki daripada ahli syurga. Maka masuklah seorang lelaki daripada orang Ansar yang janggutnya masih basah dengan air wuduk. Ini ciri-ciri ahli syurga lah, berwuduk. Kemudian mu'allikun na'laihi, dia mengepit dua seliparnya di tangan kiri. Jadi kalau benda yang kurang elok tu, pegang tangan kiri. Falamma kana minal ghad, manakala besok Nabi SAW bersabda lagi, sekejap lagi akan masuk seorang lelaki daripada ahli syurga, dan keluar lelaki yang sama, muka yang sama, bentuk yang sama. Falamma kana minal ghad, lusa, hari ketiga, Nabi cakap benda yang sama, sekejap lagi akan masuk seorang lelaki daripada ahli syurga. Maka masuklah lelaki yang sama dengan rupa yang sama. Maka falamma qama Rasulullah, maka setelah Rasulullah bangun, ittaba'ahu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi, ikut lelaki ni. Faqala, Abdullah bin Amr bin As berkata, sesungguhnya lahaitu, aku bergaduh dengan bapakku. Dia cakap tak betul lah. Dia beralasan, wahai lelaki ni, aku ada masalah dengan bapakku. Fa aqsamtu, lalu aku bersumpah, alla adkhula alaihi thalatha layalin. Jadi aku bersumpah aku tak akan jumpa dia 3 hari 3 malam. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tahulla yamini fa'altu. Kalau kamu nak bagi peluang aku tidur rumah kamu sehingga habis 3 hari ni, baguslah. Sebab aku sekarang macam tak ada tempat tinggal. Maka lelaki ni kata, fa'altu, okey, boleh. Qala Anas pun berkata, fakana Abdullah bin Amr yuhaddisu annahu bata. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahawa dia tidur bersama lelaki itu di rumah dia lah 1 malam ataupun 3 malam. Falam yarahu yaqumu minal laili bi syai'in. Maka Abdullah bin Amr bin As tak nampak pun lelaki itu bangun malam. Ghaira annahu izan qalaba ala firashihi, melainkan bila dia berbolak-balik di atas tempat tidurnya, zakarallah, dia sebut nama Allah, wa kabbara, dan dia sebut Allahu akbar. Ada doa zikir kan bila kita tersedar tengah malam.
Apa tu doa tu? La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah, kan? Nabi kata siapa yang tersedar tengah malam baca zikir tu, maka dia pun baca doa Allah maghfirli, Allah ampunkan dosanya. Dan kalau dia bangun salat, Allah terima salatnya. Maknanya apa ni? Ini pilihan untuk orang yang susah nak bangun malam. Kalau tersedar je, kalau tak nak bangun pun baca zikir ni. Jadi lelaki ni jenis tu kok. Dia tak boleh nak bangun malam, dia baca zikir tu. Hatta yakuma, sehinggalah dia bangun untuk salat fajar. Maka dia pun mengambil wuduk. Qala Abdullah ghaira anni, melainkan la asma'uhu, aku tak dengar dia berkata-kata kecuali benda yang baik sahaja. 3 hari 3 malam aku duduk bersama dia, mulut dia cakap benda yang baik je. Falam madat as-salasu layalin, manakala telah berlalu 3 hari 3 malam, kitu ahtaqiru amalahu, aku hampir-hampir meremehkan amalan dia. Macam mana Nabi kata ahli syurga ni tak bangun malam? Sebab kita dalam kepala kita kalau sebut ahli syurga ni bangun malam, kan? Maka kata Abdullah bin Amru, aku macam nak meremehkan amalan dia, macam tak layak je masuk syurga. Qultu, aku pun berkata pada hamba Allah ni, ya Abdullah, wahai hamba Allah, innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadabu hijrah. Sebenarnya aku tak ada masalah pun dengan bapa aku, cuma aku buat alasan nak tidur rumah kamu untuk apa? Subhanallah. Apa? Kenapa sahabat menyibuk? Adakah ini dipanggil busybody? Tak. Kenapa sibuk pergi rumah orang sampai 3 hari 3 malam? Kenapa? Nak cari apa sebenarnya? Subhanallah. Ada tak pelajar-pelajar ke pergi rumah ustaz nak tengok ibadat ustaz? Tak ada. Kalau ada pun ustaz tak bagi. Hebatnya sahabat apa dia ni? Dia jealous bila Nabi kata dia ahli syurga. Aku mesti nak tengok apa amalan dia supaya aku boleh buat dan aku juga masuk ahli syurga. Okey, walaupun tetapi aku mendengar Rasulullah berkata kepada engkau 3 kali dalam 3 majlis, engkau ahli syurga. Jadi aku pun buat alasan nak tengok apa rahsia kamu, apa amalan kamu. Okey, diringkaskan, fala araka ta'mal kabira amalin. Aku tak nampak pun kamu buat amalan yang hebat. Tak ada hebat pun. Faman lazi balagha bika ma qala Rasulullah. Apa sebab yang menyebabkan Nabi sebut kamu ahli syurga? Apa ni? Apa rahsia kamu? Qal, lelaki ni menjawab, ma huwa illa ma ra'aita. Aku tak ada apa-apa kelebihan melainkan apa yang kamu nampak lah. 3 hari 3 malam kamu nampak aku macam tu, itulah aku. Fansaraftu, kata Abdullah bin Amru, aku pun beredar. Falamma wallaitu, manakala aku dah beredar jauh, da'ani, lelaki tadi panggil aku. Panggil Abdullah bin Amru. Ma huwa illa ma ra'aita. Aku tak ada apa-apa kecuali yang kamu nampak. Ghaira anni, melainkan la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Kecuali satu je, aku sikit pun tidak ada rasa dengki kepada orang Islam. Ghillan. Kan sunnah kita baca doa, kan? Doa orang yang beriman. Kalau dia beriman, dia kena baca doa ni. Apa doa tu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hatiku ghillan, rasa tak suka pada orang Islam. Sebab bila ada rasa tak suka, iman aku tak sempurna. Kan? Kalau kita maki orang, kita suka tak pada orang tu? Jangan maki. Jangan maki. Sebab apa? Itu ciri-ciri bukan orang beriman. Kan? Mana ghilan ni, kalau tak ada ghilan, kita akan sentiasa sayang pada seseorang. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibba hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tak beriman seseorang kamu sehingga kamu sayang pada saudara kamu sebagaimana kamu sayang pada. Kalau kamu tak suka orang maki kamu, maka kamu kena juga
jangan suka maki orang, baru kamu beriman. Tapi orang maki kita marah, kita maki orang, okey, tak beriman. Jadi kata lelaki ni, aku tak ada apa, tak ada amalan hebat, tetapi sikit pun tidak ada ghilan dalam hatiku. Wala ahsuduhu ala khairan, dan aku tak dengki kepada kebaikan yang Allah beri kepada orang lain. Orang kaya ke pangkat besar, aku langsung tak dengki, langsung tak cemburu. Maka kata Abdullah bin Amru, hazihi hiya allati balagat bika, inilah amalan yang menyebabkan Nabi kata engkau ahli syurga. Subhanallah. Amalan apa tu? Amalan kota badan ke amalan hati? Oh, paling susah kan. Berapa ramai yang pergi umrah berkali-kali, pergi solat malam sampai hitam dahi. Tapi nak sayang pada semua orang bukan senang. Tambah-tambah kalau orang buat salah pada dia, hutang tak bayarkan, nak maafkan. 7 keturunan. Okey. Jadi amalan yang ramai orang terlepas pandang dan penyebab manusia masuk syurga pada hati yang suci bersih, tidak ada rasa dendam, dengki, cemburu kepada saudaranya Islam. Walaupun berbeza pandangan, berbeza puak, berbeza jemaah, berbeza NGO, jangan sikit pun ada rasa dengki. Okey, boleh Cukup. InsyaAllah kita sambung malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم